berkenaan tajuk Kaabah atau kiblat. Berkiblat ke Kaabah bila mendirikan solat. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون صدق الله العظيم. Hingga akhir ayat ya. Ayat-ayat ni semua kita tafsir kalimah demi kalimah. Dan sebab tu ayat kita pun dah baca, terjemah pun sudah. Cuma malam ni kita nak bincangkan catatan atraktif, catatan yang lembut yang ada di dalam ayat ini. Apa dia yang dikehendaki? Jadi Allah SWT memberitahu kepada nabinya apa yang akan dikatakan oleh orang-orang yang kurang sihat akal fikirannya di antara orang-orang Yahudi sekitar pemindahan kiblat sebelum peristiwa besar itu terjadi. Allah bagi tahu dahulu. Sayaqulus sufaha, akan berkata orang-orang yang lemah pemikiran. Sufaha ni akal dia tak cerdik sikitlah. Gitu. Dia akan berkata, ma wallahum, apa yang menyebabkan mereka ni berpaling daripada kiblat dahulu apabila sembahyang ke Baitul Maqdis. Sekarang ni dia berpindah ke Kaabah pula, ke Masjidil Haram. Jadi mereka akan kata begitu nanti. Sekarang ni tak di ayat ni tak turun lagi, tapi Allah bagi tahu dulu. Mereka akan berkata. Ya. Jadi pemberitahuan dari hal ini merupakan suatu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, membuktikan akan kebenaran misi yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa yang diberitahukan itu merupakan pemberitaan tentang suatu benda yang gaib, benda yang akan datang. Tak ada siapa tahu. Tapi dia tahu dah. Ini menceritakan mukjizat, wahyu daripada Allah SWT. Jadi sebagaimana ia berisi juga jawapan terhadap argumentasi lawan yang keras kepada itu. Ya. Bagi hujah lah. Imam Zamakhsyari dia berkata dalam tafsirnya yang berjudul Al-Kashaf. Al-Kashaf ni kita tafsir. Saya tak belajar di universiti.
tafsir Al-Kasyaf, belajar di masjid. Di masjid. Pagi-pagi subuh mengaji dengan imam. Seorang doktor, Salah Dahbur. Murid kepada Syekh Muhammad Ali Sabuni, pengarang kitab. Saya belajar dengan dia. Kitab ni pun dengan dia juga. Jadi Imam Zamakhsyari ni dia bukannya ahli sunnah, tapi dia dari segi bahasa tafsir. Kenapa dimasukkan sini? Dari segi bahasa. Kerana kalau tak tahu bahasa grammar Arab, sastra Quran, jadi kita tak faham. Nah, terpaksa lah kena belajar juga. Bahasa Arab penting, tak? Bagi memahami kitab Allah. Ya. Diambil juga. Ulama-ulama kita rujuk kepada Imam Zamakhsyari. Ya. Walaupun dia ni pokok Mu'tazilah, ya. Ni. Kitab Al-Kasyaf ni cantik bahasa dia. Seandainya anda bertanya, dia kata, Imam Zamakhsyari kata, apa faedahnya memberitahu perihal apa yang mereka akan katakan sebelum memindahkan kiblat itu terjadi? Apa perihal? Mereka dapat menjawab bahawa faedahnya ialah datangnya hal yang dibenci dan tidak disenangi secara tiba-tiba adalah lebih berat dan lebih keras goncangan yang terasa dalam hati. Berat tak? Benda kita benci, tak suka. Berapa saya tengok orang ni? Ni bukan nak masuk politik tak. Dia faham. Nak ceritanya, benda peristiwa yang berlaku, kita tak suka, tiba-tiba datang. Terbang habis akal. Betul tak? PM kita yang lama, Tun Mahathir, letak jawatan. Tak, yang pergi duduk kat London, yang kat China, kat Amerika, yang bawa menteri-menteri, balik-balik tak. Tersentak habis. Merayam pun banyak. Jadi merayam. Tahu merayam? Jadi tak betul akal. Banyaknya. Cakap merapuh habis. Lepas tu. Tengok. Kerana benda tidak diingini berlaku tiba-tiba. Jadi Allah SWT beritahu pada Nabi akan berkata mereka ni. Akan berkata. Jadi kerana sudah didahului oleh persiapan mental, ya, dan kerana jawapan yang sudah tersedia sebelum diperlakukannya untuk mematahkan argumentasi yang dibawakan oleh lawan, serta lebih jitu dalam menangkis kekacauan yang akan ditimbulkan oleh lawan dengan isu-isu itu. Orang Melayu kata, sediakan payung sebelum hujan. Jadi tak kelang kabut lah. Senang. Angkat kain sebelum hujan. Itu dia. Jadi Allah bagi tahu. Saya qulu sufaha. Orang-orang yang bodoh, yang tak cerdik, akal dia tak cukup, akan berkata nanti. Apabila kamu, dia berkata, apa yang menyebabkan mereka itu berpindah daripada Baitul Maqdis kepada Kaabah, Masjid Haram. Kan elok, molek-molek, dan semua agama-agama dahulu kiblat dia kepada Baitul Maqdis. Tiba-tiba dia Muhammad. Dulu sebelum berpindah, dia kata juga, apalah Muhammad, dia mendakwakan dia agama yang betul benar, tetapi dia ikut kiblat kita Baitul Maqdis. Kalaulah tidak ada agama kita, maka dia tak tahu hala ke mana nak sembahyang. Tengok argumentasi musuh Yahudi, leceh lebih pada belut dahulu, leceh.
Pusing kau ni pusing. Kata pusing. Tengok cakapan mereka. Kalau ikut mereka, itulah. Dia ejek pula. Kalau tak ikut pula, apa pula. Dulu kata begini, saya kata begini. Tak boleh pakai lah. Tu dia. Sekarang diguna tak orang sekarang ni? Apa ni Syekh Tok Lebay ni? Dulu kata halal, sekarang kata haram. Boleh ikut kan sekarang? Tak betul. Tengok. Dia tak tahu benda apa. Kenapa halal sekarang? Kenapa haram sekarang? Begitu. Bergantung pada keadaan dan masa. Begitu. Dia tak boleh haram sentiasa. Halal sentiasa. Tak. Misalnya kita marah sentiasa boleh? Tak boleh. Senyum sentiasa. Macam mana? Awak kata dia apa ni? Kecuali orang baru kahwin. Jangan marah kat dia lah. Senyum. Tengah jalan pun senyum. Baru kahwin. Tapi kalau tak ada apa-apa tiba senyum sentiasa, something wrong. Begitu juga hukum hakam dan apa segala-galanya. Okey, itu satu catatan. Allah beri jawapan tadi lah. Catatan kedua, Al-Quran telah membantah argumentasi yang dilontarkan oleh orang-orang Yahudi, orang musyrik dan orang-orang munafik yang tak mempunyai akal fikiran sihat dengan hujah yang tak dapat dibantah, iaitu dengan firman Allah SWT, katakanlah kepunyaan Allah timur dan barat. Ya, dia memberi tunjuk kepada siapa yang ia kehendaki ke jalan yang lurus. Jadi dia kata apa? Allah ajar. Apabila dia kata begitu pada kita, gini, qul lillahil masyriqi wal maghrib, lillahi al masyriq wal maghrib. Katakanlah kepada mereka tu, hak Allah semua, timur dan barat. Dia beri petunjuk siapa yang dia kehendaki. Jadi kita kena tahu. Kita kalau tak sedar begitu, kena peringatkan. Kamu ni hak Allah. Kita kepunyaan Allah. Otak yang kita bercakap ni punya Allah. Cerdik bagi Allah. Udara yang kita seduk ni hak Allah. Semua ni hak Allah. Kesihatannya hak Allah. Umur, ruh yang ada, kamu boleh hidup, hak Allah. Dia bagi ke? Dia punya, dia ambil pula. Ya. Hingga datang pada hadis juga. Saya tak ingat matanya. Maknanya lebih kurang. Allah cerita ni, hak dia berlaku. Langit dan bumi. Kalau kamu tak reda dengan aku, hukum hakam aku, undang-undang aku, carilah bumi lain. Berteduh, pergilah. Keluar daripada bumi Allah ni, cari bumi lain. Buat sendiri. Berat tu. Allah marah. Suruh buat sendiri bumi. Hiduplah cara awak sendiri. Cari ke mana? Macam kita, ada rumah kita. Nah, kita buat aturan kita lah. Kemudian orang datang ke rumah. Mari duduk kat rumah. Dia kata, pindah semua. Saya tak suka ini, tak suka ini, tak suka tu. Meja ni, TV situ semua. Tak suka. Ubah semua. Pakai hak saya. Adalah awak siapa? Awak tetamu yang datang. Nasib baik orang bagi masuk dalam rumah dia. Nak mengatur pula dalam rumah orang. Tak layak. Begitulah misalnya kita dengan Allah SWT. Ini bumi hak Allah. Ya? Jangan duk atur. Ikutlah peraturan dia. Suruh apa. Itu bagi orang akal yang salim, yang selamat, ya, boleh berfikir. Tapi apabila akal lemah, dikuasai oleh nafsu dan sesat jalan, tidak ada hidayah, tak ada petunjuk, macam-macam. Ya?
Macam-macam. Okey. Jadi Allah SWT membantah mereka dengan terhadap orang Yahudi dan musyrik atau munafik. Munafik ni dia ada di Madinah. Di Mekah tak ada. Di Mekah ada musyrik, orang musyrikin, kafir tu jelas, nyata. Apabila sampai di Madinah, munafikin ada, Yahudi ada. Ya, lagi masalah. Begitu juga kita ada di muka bumi sekarang ni. Kita tak boleh duduk lena. Musuh sekitar sentiasa kita. Jangan kita aku dah Islam, sendak lena. Tak boleh begitu. Kita sentiasa berwaspada. Kerana dunia ni kita kena faham, bukan tempat kita duduk selesa. Bukan dia. Dia ni tempat ujian Allah. Ya, ujian Allah pada kita. Misal ada duit, ada kaya, raya, ada kerja, ujian juga. Jangan kata selesa, seronok, ujian. Miskin, ujian. Ya, semuanya ujian. Duduk seorang pun, ujian. Ada anak ramai pun, ujian juga. Jadi kita jangan selesa di sini. Ya, Allah hantar kita sekejap saja. Ya. 60 hingga 70 tahun lagi umat dia. Itu ada orang umur 90 lebih dekat 100. Itu kadang-kadang lah. Yang kebanyakannya begitulah. 60 hingga 70. Kita lebih lah. Lebih 60 dah. Aduh dah. Nak masuk apa ni? Nak pergi ke 7 siri pula. Tak? Ada siri dan siri. Jadi hujah yang diajarkan oleh Allah SWT tadi, katakanlah kepada mereka, bagi Allah lah timur dan barat. Dia bagi petunjuk siapa saja. Ini bumi dia. Ikut dia. Dia suruh hala ke mana. Tak. Demikianlah pula argumentasi mereka telah dibantah dengan pernyataan Allah SWT bahawasanya penjuru-penjuru angin adalah kepunyaannya. Tiada penjuru angin mempunyai keutamaan atau kelebihan atas penjuru angin yang lain. Jadi, tak ada. Kerana tiada penjuru angin berhak, ya, sebagai penjuru untuk menjadi kiblat. Ia dapat menjadi kiblat hanya kerana apa? Kerana Allah menunjukkan menjadi kiblat. Nak pergi ke timur, ke barat, ke mana? Tak ada berhak. Letak ke sini kenapa? Jadi apabila Allah tunjukkan kiblatnya sini, ikut sajalah. Maka tiada seorang pun berhak menegurnya atas keputusannya memindahkan kiblat dari satu arah ke arah yang lain, dan bahawasanya maksud tujuan menghadap kepada Allah SWT ialah agar dilakukan dengan hati-hati dan menghadapkan muka kepadanya, mencerminkan dalam mematuhi segala perintah Allah SWT. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Wajah, kami menghadapkan, mengarahkan, ya, kepada Sang Pencipta timur dan barat, yang mencipta langit dan bumi. Dia suruh situ-situ. Jadi oleh sebab itu, mengapa mereka masih menentang? Kenapa mereka masih menentang? Dalam masalah pemindahan kiblat itu, tak ada keraguan lagi, mereka itu pasti adalah orang-orang yang tumpul pemikiran mereka. Tumpul tak tajam lah.
Tak tajam. Yang mereka kurang akal. Ya, itu catatan yang kedua daripada 2-3 ayat tadi. Kemudian Allah kata pula, ummatan wasata wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Yang demikian itu kami jadikan kamu, wahai umat Muhammad, saksi bagi manusia yang lain. Saksi terhadap manusia yang lain. Bila? Hari kiamat nanti. Sebagai saksi. Jadi, ummatan wasata. Tengok dulu. Ummatan yang adil dan pilihan. Wasat ni, adil dan pilihan. Ataupun pertengahan. Pertengahan tu adil tu. Khairul umuri awsatuha, Nabi kata. Sebaik-baik pekerjaan pertengahannya. Ya. Tidak sengit ke sini, tak sengit ke sini. Tak lebih ke sini, tak sini. Tengah-tengah. Nanti dia. Jadi, dalam perkara ini mengandungi hal yang menarik perhatian, iaitu bahawasanya sesuatu yang paling baik adalah yang di tengah-tengahnya. Ya. Sebab berlebihan dari yang diperlukan tentang sesuatu adalah perbuatan yang melampau batas. Sedang mengurangkan apa yang diperlukan akan merupakan pengurangan dan juga pembatasan. Baik melampau batas ataupun mengurangi dari yang semestinya adalah penyimpangan dari jalan yang benar. Hal ini adalah buruk, tak molek, tercela. Maka apa yang disebutkan pilihan, itu adalah tengah-tengah di antara kedua ujung sesuatu benda. Tengah-tengah. Sana itu untuk perkara biasa lah tu. Ibn Jarir At-Tabari, ni dia panggil Sultan Ulama Tafsir. Ya. Dia berkata bahawasanya wasata dimaksudkan agama yang tengah-tengah. Agama pertengahan. Tidak melampau, tak melebihi. Macam mana? Sebab kaum muslimin tidak mengurangi sedikit pun urusan agamanya seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Muslim tak ada. Buat. Allah suruh kita buat gitu. Sahabat-sahabat Nabi pun dah petikan Nabi. Sami'na wa ata'na, kami dengar kata. Yahudi kata, kami dengar, kami ingkar. Nabi-nabi mereka bunuh. Tengok. Nakal tak? Itu dia. Jadi, orang Islam, dia semua ikut. Ya. Tidak menukuk tambah dalam agamanya. Nabi mereka membunuh. Yahudi, dia membunuh nabi-nabi mereka. Serta menokok tambah kitab Allah SWT. Maka datang Nabi SAW membetulkan apa dia tokok, apa dia tambah, apa yang dia buat. Nabi betulkan. Dalam Taurat sendiri, dalam Injil sendiri. Ya. Banyak peristiwa-peristiwa tu lah yang Nabi betulkan. Juga tidak seperti kaum Nasrani. Tidak juga seperti orang Islam, tidak macam Kristian yang sesat dengan mengatakan bahawa Isa adalah putera Allah. Isa anak Allah. Tak betul. Anak Allah maknanya Tuhan lah. Bila pula dia jadi Tuhan? Kalau Tuhan, kenapa disalib? Tuhan kenapa mati? Akal belaka je. Tak betul. Ya? Sangat berlebihan pula dalam melakukan Rabbaniyah, ketuhanan. Nak jadi orang agama, Rijaluddin, duduklah ke gereja, tak payah kahwin. Cuba tengok. Habis? Apa yang akan buat?
lelaki tak kahwin. Masalah. Kecuali dikasihkan. Tahu kasih? Kasih. Mana Ustaz Weh? Dia tahu. Lembu kasih. Lembu kasih kan? Dia suruh gemuk. Jangan galak sangat. Jadi gemuk. Jadi dikasih lembu. Tak manusia macam mana nak boleh kasih? Tak boleh. Manusia ada nafsu, ada keinginan, nak makan, nak tidur. Mahu mengawan, mahu berbagai-bagai. Jadi nak jadi fadil, tak berkahwin. Tak betul. Hiduplah sebagai manusia biasa. Beragama. Hidup manusia biasa. Agama itu peraturan hidup. Bukan menyusahkan hidup. Jadi Islam itu pertengahan. Tengah. Maka Allah SWT melukiskan mereka, umat Muhammad Muslim ini, ummatan wasata. Wasat. Sebab yang paling disukai oleh Allah adalah sesuatu yang paling tengah. Pertengahan. Itu satu. Ummatan wasata. Umat yang terpilih. Yang pertengahan. Tidak melampaui, tidak mengurangi, tidak melebih-lebih. Catatan yang keempat. Kesaksian umat Islam atas umat yang lain pada hari kiamat mengandungi bukti yang amat besar akan kelebihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan agama yang lain. Diriwayatkan bahawa kelak pada hari kiamat umat-umat beragama itu mengingkari bahawa para nabi mereka telah menyampaikan risalah Allah. Umat dia ingkar. Kenapa kamu masuk neraka? Nabi kami tak beritahu. Macam-macam dia cerita. Dan dunia pun dah bohong, akhirat pun nak bohong lagi. Sebab tu hari akhirat nanti Allah SWT tutupkan mulut. Selagi mulut bercakap, dia bercakap. Al-yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Hari ni nak tutup mulut kamu. Dia bercakap tangan-tangan mereka, kaki-kaki mereka sebagai saksi. Kalau tidak, macam dunia lagi macam-macam. Itu dia. Macam parlimen. Cuba tengok hujah dalam parlimen. Macam-macam. Tak sesuai mana-mana. Orang cakap lain, dia bagi hujah lain. Nakal semua. Ada. Padahal orang di parlimen, orang terpilih dah tu. Dipilih letak kat situ. Dia apabila tidak ada petunjuk, tidak ada agama, habislah. Jadi nampak tak cerdik lah. Orang-orang Yahudi bukan yang tak cerdik. Tapi hujah-hujah dengan Nabi SAW, tak ada guna. Begitu. Kerana tak ada agama. Jadi di hari kiamat nanti, umat Muhammad ni sebagai saksi juga kepada nabi-nabi yang menyampaikan risalah. Maka para nabi pada hari kiamat nanti diminta oleh Allah SWT supaya memajukan keterangan yang jelas bahawa mereka telah menyampaikan risalah Allah kepada umatnya masing-masing. Padahal Allah Maha tahu. Allah tahu semua. Tapi nak buat satu mahkamah. Pembentangan biar semua faham hakikat yang sebenar. Kerana di sini boleh diselewengkan belaka atau apa. Apabila di akhir kiamat jelas, terang dan nyata. Lalu datangkan umat Muhammad. Didatangkan umat Muhammad yang memberikan kesaksian atas keamatan para nabi itu. Umat-umat itu mengatakan kepada umat Muhammad pula, kamu beri saksi kepada kami. Nabi kami telah menyampaikan semua. Kamu ni umat siapa? Kamu umat Muhammad. Bagaimana kamu sekalian dapat memberikan kesaksian kepada kami? Kamu baru dilahirkan.
sedangkan kamu sekalian tidak sezaman dengan kami. Dijawab oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami memberikan kesaksian berdasarkan pemberitahuan Allah yang maha berkata-kata dengan perantaraan nabinya yang selalu benar bahawa risalah Allah tidak sampai kepada kamu sekalian. Kami bersaksi ini kerana kami saksikan Quran kata. Quran bagi tahu. Nabi kami bagi tahu. Ya, yang mengatakan nabi-nabi kamu telah menyampaikan risalah kepada kamu. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Tengok. Tu Nuh kata begitu. Nabi-nabi, ya qaum i'budullah, wahai kaumku sembahlah Allah. Tengok. Semua nabi-nabi. Di mana kamu dapat? Quran bagi tahu. Allah bercakap. Nabi kami pun bagi tahu. Itu yang dah jelas. Kemudian didatangkan Nabi Muhammad SAW yang membenarkan apa yang dikemukakan oleh umatnya dan memberikan kesaksian atas kebenarannya, dan dengan demikian beliau memberikan kesaksian untuk umatnya setelah terdapat mereka dilemparkan tuduhan-tuduhan oleh umat-umat yang lain. Di mana ayat dia? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Umat wasata dah bicara. Litakunu syuhada'a 'alan nas. Supaya jadi saksi kepada manusia-manusia pada hari kiamat. Termasuklah kepada nabi-nabi mereka. Ya. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan Rasul Nabi Muhammad SAW juga sebagai saksi kepada umatnya juga. Ada. Okey, habis dah tidak? Saya kasih. Begitu juga, itu hak umum segala Nabi. Ya, Nuh alaihissalam juga. Begitu juga. Ya, Nabi Nuh alaihissalam. Sikit saja. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya daripada Abu Sa'id Al-Khudri bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, dipanggil Nuh alaihissalam pada hari kiamat. Nuh datang menghadapi seraya berkata, aku datang dengan patuh memenuhi panggilanmu ya Allah. Ya. Berfirman Allah SWT, apakah engkau telah menyampaikan risalahku wahai Nuh? Ya. Jawab Nabi Nuh, ya. Ditanyakan kepada umatnya, apakah telah disampaikan kepada kamu? Nabi Nuh tanya pula, aku dah sampaikan risalah Allah kepada kamu semua? Mereka menjawab, tak ada. Kami tak ingat pun. Tak ada peringatan apapun yang datang kepada kami. Maka firman Allah SWT kemudian kepada Nuh, kalau begitu ya Nuh, mana saksinya? Kamu mendakwah, kena ada saksi. Nabi Nuh alaihissalam jawab apa dia? Muhammad dan umatnya ya Allah sebagai saksi. Maka Nabi SAW dan umatnya memberikan kesaksian pada Nuh benar telah menyampaikan kepada umatnya, iaitu sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Wa takunu rasulu alaikum syahida. Tadi dah surah Nuh. Dan satu surah tu berkenaan Nabi Nuh. Cerita pada umat dia.
Kenapa dia ambilkan Nuh? Tak ambil Adam? Nuh adalah terkenal sebagai Adam Tsani, Adam kedua. Ya. Zaman Nuh lah manusia lepas Nabi itu membiak manusia atas muka bumi. Zaman Nuh lah mati habis orang. Tinggal 80 orang. Tinggal 80 orang saja. Ya. Daripada yang bersama Nabi Nuh di atas kapalnya itu, itulah baka yang ada. Yang dulu-dulu mati habis. Ya, dengan banjir. Ya, banjir mati habis. Jadi itulah yang kita boleh ambil beberapa catatan malam ini daripada perpindahan kiblat, ya. Okeylah. Ada pertanyaan ke? Tak ada. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi zidna ilma wafiqna amalan wa khassisna ikhlas. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana fardudhu ilaina wa quta hajatina fala tunsina wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiik.